Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthara min 70 marrah, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas, kita sama-sama telah pun memperbincangkan sedikit mukaddimah daripada tajuk yang baharu yang kita bincangkan, iaitu hal yang memperbincangkan tentang perihal taubat, perkara yang memperbincangkan tentang perihal taubat. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita katakan taubat itu adalah apa dia? Taubat itu adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan, kita kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan banyak dosa-dosa dan kita menyesali akan dosa yang pernah kita lakukan itu. Sama ada dosa itu adalah dosa kecil ataupun dosa besar, sama ada dosa tersebut adalah dosa yang kita sengaja ataupun tidak. Dan juga kita sebutkan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adalah bahawasanya kita ini adalah merupakan seorang hamba yang pendosa, yang banyak sangat melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak sangat melakukan dosa terhadap diri kita sendiri,
yang banyak melakukan dosa terhadap makhluk-makhluk yang hidup bersama-sama kita di atas muka bumi Allah ini, tuan-tuan. Maka kita semua ini adalah pendosa, yang mana sebab itu kata ulama, tak dapat tidak bererti apa, wajib ke atas diri kita bertaubat, iaitu kembali semula taat kepada Allah Ta'ala setiap hari. Dan disebutkan oleh seorang ulama namanya Zu An-Nun Al-Misri, kita sebut pada pertemuan lepas, adalah dinyatakan bahawasanya kalaulah kita ini dipanggil sebagai orang awam, kita adalah orang awam, maka taubatnya kita itu dipanggil sebagai taubat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau orang awam dipanggil sebagai taubat daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tetapi bagi alim ulama, kata Zu An-Nun Al-Misri, dikata bagi seorang alim ulama, mereka ini bukan lagi dalam kategori taubat terhadap dosa-dosanya, tidak. Tapi mereka ini adalah taubat daripada sifat lalainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin sehari-harian ada daripada kalangan kita yang tak pernah putus beristighfar, memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kalangan kita tidak pernah putus untuk melaksanakan salat sunat taubat. Daripada kalangan kita tak pernah putus untuk memohon, berdoa, meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata ulama kita memberikan garis panduan, ada kalanya taubat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Ulama kata kerana kita tidak menepati syarat-syarat taubat itu sendiri. Apa dia syarat-syarat taubat yang kita dah sebutkan pada pertemuan lepas? Adalah syarat taubat itu sendiri adalah bila mana kita ini adalah seorang pendosa, seorang yang melakukan dosa, yang tak lari daripada melakukan kesilapan. Maka kata ulama, tak dapat tidak kita yang pertama syaratnya kena berhenti buat dosa yang kita nak taubat itu. Ada orang yang beristighfar, yang melakukan salat sunat taubat, yang berdoa tak pernah putus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam saat dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tak berhenti pun daripada melakukan dosa yang hendak ditaubati. Maka ini kata ulama, istighfar kita itu Allah terima. Salat sunat taubat kita itu Allah terima kalau cukup syarat. Doa kita Allah terima. Tetapi kenapa taubat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terima? Kerana kita tak menepati daripada syarat taubat itu sendiri. Yang kedua, bila mana kita berhenti melakukan perkara kemaksiatan tersebut, maka sebenarnya wasilah daripada beristighfar, salat sunat taubat dan berdoa itu dia merupakan salah satu cara untuk kita lebih hampir kepada Allah, lebih dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih memberikan kekuatan kepada diri kita. Yang kedua, syarat yang kita tak tepati apa dia? Kita tak menyesal pun dengan kesilapan yang kita lakukan. Tanda orang yang benar-benar telah kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa dia? Bila dia melakukan satu kesilapan, dia akan kembali semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia berhenti daripada melakukan kemaksiatan tersebut dan dia menyesal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa kesilapan yang dia dah lakukan. Itu syarat yang kedua. Ramai di antara kita yang mana kita sebut mereka ini kata dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, tetapi dia tak menyesal pun terhadap kesilapan yang dia dah pernah lakukan.
Dan yang ketiga, kata ulama, syaratnya apa dia? Dia berazam untuk tidak kembali semula nak buat silap tersebut. Ini yang mengakibatkan, kata ulama, ada kalanya kita beristighfar, kita salat sunat taubat, kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tak terima taubat kita kerana apa? Tak menepati syarat taubat itu. Ya, memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran sebut innallaha ghafurur rahim. Allah itu memang sifatnya sangat pengampun. Apa jua bentuk kesilapan yang kita lakukan sehari-harian, maka Allah akan ampunkan setiap dosa-dosa kecil kita, setiap dosa-dosa besar kita, setiap dosa yang kita sengaja lakukan ataupun setiap dosa yang tak sengaja kita lakukan. Tetapi adakah kita ini tak malu dengan Allah Ta'ala? Dalam saat kita buat dosa, kita ulang. Ya, sebaik-baik orang adalah bila dia buat kesilapan, dia memohon maaf. Dan kita bezakan apa perbezaan permohonan maaf kita kepada Allah dan permohonan maaf kita kepada manusia. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 kali pun Allah akan ampunkan dosa kita. Melainkan dosa-dosa syirik dan sebagainya yang mana kita kena taubat dengan taubat nasuha. Allah akan ampunkan dosa kita, jangan risau tuan-tuan. Sebanyak mana setinggi Jabal Uhud sekalipun, banyak mana dosa kita sekalipun, sehari-harian kita lakukan, hatta 1000 kali kita minta ampun kepada Allah, memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita. Itu pengampunan daripada Allah. Bagaimana pula dengan pengampunan daripada makhluk seperti rakan kita? Maka permohonan maaf yang akan diberikan mereka itu tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memperbezakan di antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sekira-kira hamba Allah itu ataupun makhluk itu, kalau kita buat silap kepada mereka itu banyak kali, maka mereka lama-lama akan berputus asa untuk memaafkan kita. Manusia itu lama-kelamaan dia akan berputus asa untuk memaafkan kita. Hatta kita sendiri pun, kalau orang yang buat silap dengan kita perkara yang sama, dia buat silap 10 kali, 20 kali, maka kita akan bermula untuk putus asa dan untuk memaafkan dia itu sangat susah bagi diri kita. Maka inilah yang kita katakan, tak perlu risau tuan-tuan. Sejahat mana pun kita, seburuk mana pun kita buat dosa besar mana pun, kita buat kesilapan besar mana pun, tapi kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keampunan dalam saat kita menepati syarat kita nak taubat ini, kembali taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita. Tuan-tuan tak perlu risau. Tetapi kalaulah kesilapan itu kita ulang, ni kata ulama, kalaulah kesilapan itu kita dah buat berkali-kali, kita minta ampun kepada Allah, memang kita tahu Allah akan ampunkan. Tetapi soalannya, tuan-tuan, tak malu ke kita dengan Allah? Buat benda sama, minta maaf. Buat benda sama, minta maaf. Tujuan dia apa? Kita nak jadi hamba Allah yang terbaik. Jangan jadi hamba Allah yang termasuk dalam kategori taubat daripada dosa, tapi kita tak taubat daripada lalai. Berarti orang yang taubat daripada lalai, dia dah tak ada lagi kesilapan, ini dosa yang dia lakukan, melainkan dia nak, kalau boleh dia tak nak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kadang-kadang lalai tuan-tuan. Saat kita lalai ni tuan-tuan, bila mana kita akan ingat kembali kepada Allah? Barangkali ada sebahagian manusia, dia kembali taat kepada Allah pada 5 waktu sahaja tuan-tuan. Ada manusia yang begitu. Dan ini sangat ramai tuan-tuan. Apa yang ramainya? Saat dia bekerja, dia lupa kepada Allah. Tetapi bila dia akan kembali semula kepada Allah, bila dia melaksanakan salat fardu 5 waktu, masa itu dia kembali kepada Allah. Tetapi masa dia lalai kepada Allah, dia tak ingat kepada Allah, apakah ketika itu dia menyesal dengan perkara tersebut? Tuan-tuan, saya ajak diri saya dan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita ini jadilah hamba Allah
Yang mana seorang hamba, tugas seorang hamba sentiasalah ingat kepada penciptanya. Ingat sepanjang masa, bukan ingat pada masa-masa yang tertentu. Allah sentiasa memberikan peringatan kita demi peringatan supaya kita ini jadilah hamba Allah yang sentiasa ingat kepadanya. Tetapi kita lalai, kita lupa, kita alpa, kita leka tuan-tuan. Sehingga kan memang pada dasarnya kita tak buat dosa. Tapi ada sebahagian ulama menyatakan lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala itu juga boleh mendatangkan dosa pada diri kita. Allahu akbar. Kerana apa? Tak selayaknya bagi diri kita sebagai manusia itu untuk lupakan Allah. Kerana kita ini adalah hamba, kita ini adalah makhluk. Allah itu yang menciptakan kita. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung kembali perbincangan kita pada halaman yang ke-17. Ya. Muka surat yang ke-17 kita akan bincang kembali. Kita akan masuk dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis berkaitan dengan masalah taubat, berkaitan dengan perihal taubat ini sendiri tuan-tuan. InsyaAllah muka surat 17 halaman 17, yang mana kita nak bincangkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis tentang masalah taubat ini sendiri. Pada pertemuan lepas kita dah bincang mukaddimah sedikit. Hari ni kita nak masuk dalil dia tuan-tuan. Sesungguhnya telah terang dalil-dalil kitab, iaitu Al-Quran dan sunnah, iaitu hadis-hadis Rasulullah dan ijma' al-ummah. Ijma' al-ummah ini bererti persetujuan umat terhadap wajibnya bertaubat. Dah tahu dah. Firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah An-Nur ayat 31. Dalam surah An-Nur ayat 31 ini dinyatakan tentang masalah taubat. Apa dia? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bagaimana kata ulama boleh jatuhnya hukum taubat ini ke atas diri hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya wajib, mesti. Kalau dia buat dosa, dia tak bertaubat, maka dihitung berdosa lagi. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 31 ini mengatakan, yang bermaksud, dan bertaubatlah kamu kepada Allah sekaliannya. Makna kata apa? Bila mana kita nak taubat, nak kembali taat kepada Allah, kena kembali sempurna semuanya, jangan sikit-sikit. Walaupun pada pertemuan lepas kita sebut ada orang dia taubat mungkin 100 dosa yang dia buat, dia taubat 50 dosa, 50 dosa lagi dia tak buat. Ya, 50 dosa yang dia taubat itu Allah akan ampunkan, tapi 50 dosa lagi yang dia tak bertaubat itu Allah tidak akan ampunkan, melainkan dengan taubatnya itu sendiri. Tapi dalam Quran ini, dalam ayat ini menyatakan dan bertaubatlah. Watubu. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah sekaliannya. Makna kata ayat ini suruh kita apa? Suruh kita bertaubat kepada Allah semua sekali. Jangan sikit-sikit taubat. Ya? Wahai mereka yang beriman, mudah-mudahan kamu berbahagia. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kita nak kenal ciri-ciri seseorang itu sama ada dia bahagia di dunia atau di akhirat, tengok. Dia ini adalah orang yang rajin bertaubat kepada Allah. Sebab tu kita sebut ramai hari ini mengejar kebahagiaan. Yang mana kebahagiaan yang dia raih itu adalah kebahagiaan yang dia nampak di hadapan mata dia. Apa dia? Barangkali mungkin dia hari ni pakai kenderaan yang biasa, tapi dia kata bahagia itu bila dia dapat kereta yang lebih baik daripada biasa yang dipakai.
Barangkali biasanya sekarang ini dia ada rumah yang biasa, tapi barangkali dia rasa dengan kebahagiaannya itu adalah dia ada rumah yang lebih megah lagi daripada yang biasa. Maka dia kata itulah kebahagiaan, sebab hati dia senang, dia ada rumah yang lebih besar sedikit, kenderaan yang lebih baik sedikit. Dia kata itulah kebahagiaan. Tetapi yang disebutkan oleh para ulama dan Allah juga sebut, orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang tak pernah putus untuk bertaubat dan kembali taat kepada Allah. Dan tanda seseorang itu berjaya, tuan-tuan, berjaya apa dia? Dia kaya, tapi kayanya itu belum lagi dihitung dia berjaya. Kayanya itu lagi belum dihitung dia bahagia. Kayanya itu belum menentukan lagi dia ini adalah orang yang tenang jiwanya. Melainkan dia adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang bertaubat Allah suka. Tapi Allah lagi suka orang yang miskin dia bertaubat. Orang yang tua itu bertaubat Allah suka. Tapi Allah lebih muda, anak-anak muda kita hari ini, Allah lebih suka terhadap anak-anak muda kita yang bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih suka, tuan-tuan. Dan orang yang bertaubat ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah An-Nur ayat 31 ini, maka itu ciri-ciri orang yang telah bahagia, tuan-tuan. Dia ada ciri bahagia. Walaupun disebut oleh para ulama, tanda orang bahagia itu banyak. Banyak tanda orang bahagia. Tetapi salah satu tanda orang bahagia itu adalah orang yang bertaubat. Kerana orang yang bertaubat ini secara tidak langsung, dia berazam untuk membersihkan hati dan jiwa-jiwanya itu daripada maksiat dan dosa-dosa yang kecil atau besar, dan dia hendak membersihkan titik-titik hitam pada hatinya itu. Maka secara tak langsung bila dia bertaubat, maka dengan itu, tuan-tuan, dia akan rasa diri dia bahagia, tenang. Dia tidak ada tempat bergantung, melainkan pergantungannya itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungnya hatinya, tempat dia berteduh, tempat dia mengadu, tempat dia rasa duka cita, dia mengadu kepada siapa? Dia tahu dia ada Allah, dia mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mengadu kepada yang lain, dia tak mengeluh. Tanda orang yang bertaubat, dia akan bahagia, tuan-tuan. Besar ni, tuan-tuan, taubat. Dia akan bahagia bila dia bahagia. Sebab itulah dia tak mengeluh, tuan-tuan. Banyaknya mengeluh kita hari ini, tuan-tuan, terhadap apa yang Allah uji ke atas diri kita, tuan-tuan. Sebab kita ini tak nak bertaubat. Kita kurang taubat. Kalaupun kita bertaubat kepada Allah, sebenarnya taubat kita masih kurang lagi, tuan-tuan. Kerana nanti saya akan cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, lebih hebat taubat bagi Nabi SAW berbanding dengan taubat kita. Nabi SAW dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tak buat dosa, maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW juga tidak lari daripada sifatnya itu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana baginda SAW nak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jadi yang pertama, tuan-tuan, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 31, Allah nyatakan orang yang bertaubat ini, tuan-tuan, dia akan bahagia, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian nak rasa kebahagiaan sebenar-benar, nikmat kebahagiaan di dunia dan bakal kita tempuh iaitu di akhirat, tuan-tuan kena rajinlah bertaubat, kena selalulah bertaubat. Dalam firman Allah yang lain pula dinyatakan, dan firmannya lagi. Ini ayat lain. Tadi ayat yang pertama kita baca, ayat yang kedua. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Itu dia. Dalam ayat yang kedua ini dinyatakan tentang meminta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian nyatakanlah penyesalan kamu terhadapnya. Allah. Dalam firman Allah yang kedua ini juga, tuan-tuan, apa dia, tuan-tuan?
Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, kita ini kena minta ampun kepada Allah. Dan dalam firman Allah ini juga telah terdapatnya dua syarat. Dua syarat apa dia tuan-tuan? Dua syarat taubat. Allah kata minta ampun, minta maaf, minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai hamba Allah yang pendosa, yang lalai, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Yang mana bila mana kita dah bertaubat, kita dah minta ampun kepada Allah, kita sepatutnya menyesal. Itu dia. Yang ni antara dalam firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana para ulama kita menetapkan syarat taubat itu ada tiga tadi. Apa dia? Berhenti buat dosa, menyesal terhadap dosa yang kita lakukan dan berazam untuk takkan ulang dosa yang kita dah pernah buat. Jadi firman Allah yang kedua kata apa dia? Allah ajak kita. Allah panggil kita. Allah seru kita. Allah beritahu kepada kita, Allah kata apa? Minta ampunlah kamu kepada Allah, kepada Tuhan kamu. Kemudian, kita ini kena nyatakanlah, kita ini bila mana kita dah minta ampun, kita kena menyesal betul-betul. Tanda yang pertama, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah An-Nur ayat 31, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat, tuan-tuan. Yang kedua, orang yang rajin bertaubat kepada Allah. Sekali bertaubat tak cukup, dua tak cukup, tiga tak cukup, 100 tak cukup, 1000 kali pun tak cukup. Dia rasa tak cukup. Dia kena taubat lagi, tuan-tuan. Dia kena taubat dan taubat kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tandanya, tuan-tuan, dia ini akan jadi sentiasa orang yang menyesal. Dan natijahnya apa, tuan-tuan? Hati dia akan jadi tegang. Dan kita akan lihat dia ni adalah orang yang banyaknya menangis di hadapan Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan, terhadap kelalaian yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Soalannya, tuan-tuan, apakah kita berada dalam kategori begitu? Adakah kita ini dalam kategori taubat yang mana bila mana kita taubat, kita menyesal, sentiasa menyesal, tuan-tuan. Penyesalan ini bukan kita kata dengan penyesalan yang tidak baik, tapi penyesalan yang membawa kebaikan kepada diri kita. Penyesalan yang bagaimana, tuan-tuan? Bila mana kita menyesal itu, tuan-tuan, kita tak akan kembali lagi untuk buat dosa tersebut. Kita tidak akan ulangi akan kesilapan kita tersebut. Maka natijah bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dia akan sentiasa terpelihara. Allah akan jaganya daripada setiap kesilapan yang dia akan lakukan. Maka Allah akan pelihara akan dirinya. Dan dia akan ingat bila mana dia nak buat kesilapan, dia akan ingat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa memperhatikan tindak tanduknya. Allah sentiasa memperhatikan gerak-gerinya. Dalam saat dia nak buat kebaikan dan keburukan, Allah perhatikan, maka dia akan lebih berwaspada. Ini yang kedua. Juga firman Allah Subhanahu wa taala bagi ayat Quran yang ketiga, apa dia? Surah yang pertama, yang kedua tadi surah Hud ayat 3, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, ini dalam surah Hud ayat 3. Yang ketiga pula dalam yang ketiga di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Surah At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allahu akbar. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kita duk sebut taubat nasuha. Taubat nasuha tu apa dia, tuan-tuan? Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperjelaskan oleh para ulama akan taubat nasuha itu apa dia. Dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah menyatakan, ayuhai mereka yang telah beriman. Maknanya kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Allah suruh kita, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita, Allah ajak kita dengan panggilan yang kita suka dengan panggilan tersebut. Allah kata, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha,
dengan taubat ataupun sebagai taubat nasuha. Taubat nasuha ini apa dia, tuan-tuan? Taubat nasuha ini adalah taubat yang tulus. Taubat nasuha ini adalah taubat yang sebenar-benarnya. Taubat nasuha ini adalah merupakan taubat yang semurni-murninya, tuan-tuan. Maksud daripada taubat nasuha ini apa dia? Adalah orang yang bertaubat dan dia tak akan ulang lagi kesilapannya itu. Itulah yang dimaksudkan dengan taubat nasuha, tuan-tuan. Taubat yang tulus suci. Taubat yang semurni-murni taubat. Taubat yang mana kita kata sebenar-benar taubat. Allah sebut dalam ayat Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8, Allah katakan, Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, iaitu taubat yang semurni-murni taubat, taubat yang tulus ikhlas, taubat yang sebenar-benarnya. Sebab tu kita kata taubat yang sebenar-benar tulus ikhlas ini kerana ianya ada hubung kait dengan permasalahan hati. Sebab tu saya sebut pada pertemuan lepas, Imam An-Nawawi dia memperbincangkan tentang soal ikhlas niat, kerana dalam permasalahan tajuk yang selepas ini, iaitu antaranya tajuk taubat, kita bincangkan soal taubat, kerana taubat ini dia hubung kait dengan hati. Maka bila mana kita bertaubat, dia perlu dengan tulus ikhlas kita, tuan-tuan. Maka itulah maksud daripada taubat nasuha. Jadi daripada tiga-tiga firman Allah Subhanahu wa taala, pertama daripada surah An-Nur ayat 31, yang kedua surah Hud ayat 3, yang ketiga surah At-Tahrim ayat 8, maka jelaslah kita katakan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini suruh untuk kita bertaubat, tuan-tuan. Allah suruh untuk kita bertaubat. Dan bagi orang yang bertaubat ini, Allah akan janjikan kepada diri mereka itu kebahagiaan. Dan dia akan rasa penyesalan, dan bila mana dia bertaubat, hati dia akan tenang, hati dia akan relax, hati dia akan lapang. Maka natijahnya itu kebahagiaan juga. Alhamdulillah, kita dah bincang 3 firman Allah Subhanahu wa taala. Kita nak masuk pula insya-Allah 2 saja hadis, tuan-tuan. Hari ini saya nak baca, saya nak berikan kepada tuan-tuan 2 saja hadis tentang taubat. Hadis yang pertama. Tapi saya akan bacakan hadis ni dua-dua secara serentak, tuan-tuan, insya-Allah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ku dengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthara min 70 marrah, rawahul Bukhari. Bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat ke hadratnya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Allahu Akbar. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari Al-A'azzi bin Yassar. Al-Aghazi. Maaf. Daripada Al-Agharri. Al-Agharri. Maaf ya. Daripada Al-Agharri bin Yasar, Al-Aghar bin Yasar, Al-Agharri bin Yasar, Al-Mazniyu, Al-Muzanniyu, Al-Muzanni, daripada Al-Agharri bin Yasar Al-Muzanniyu radhiyallahu anhu, katanya, bersabda Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawm mi'ata marrah. Yang bermaksud daripada Al-Agharri bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, kata apa? Ayuhai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan meminta ampunlah kamu ke hadratnya, maka sesungguhnya aku bertaubat di dalam sehari 100 kali. Allahu Akbar. 2 je hadis, tuan-tuan. Satu pengajaran yang sangat hebat. Baginda Nabi SAW, tuan-tuan, melakukan taubat dalam satu hari. Baginda SAW kembali taat semula kepada Allah, walaupun kita tahu ini suri tauladan yang terbaik yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW
tak buat dosa, tak buat silap, tak lalai, tetapi untuk menunjukkan suri tauladan yang terbaik ke atas diri kita sebagai hamba Allah, tuan-tuan, baginda beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai cara. Maka baginda lakukan satu hari paling kurang 70 kali, tuan-tuan. Sehingga dalam hadis tadi sebut, hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, kata 70 kali atau lebih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Agharri bin Yasar Al-Muzanni dikata lebih, sampai kepada 100 kali. Baginda Nabi SAW satu hari bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali semula kepada Allah. Walaupun setiap masa kita dapati baginda SAW itu telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baginda nak menunjukkan suri tauladan yang terbaik ke atas diri kita, baginda lakukan satu hari paling kurang 70 kali, tuan-tuan. Sampai kepada 100 kali satu hari, tuan-tuan. Maka kita ini digelar sebagai hamba Allah. Kita ini dipanggil dengan title umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang patut kita tanyakan kepada diri kita, satu hari, semalam, hari semalamnya lagi, hari ini, esok, lusa dan akan datang, berapa banyak kali kita bertaubat kepada Allah. Kita mengaku kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku kita ini adalah hamba Allah. Tapi satu hari ini, berapa banyak kali kita bertaubat kepada Allah? Berapa banyak kali kita beristighfar kepada Allah? Berapa banyak kali yang keluar daripada bibir kita untuk beristighfar kepada Allah? Nak mengharapkan istighfar subuh 3, zuhur 3, asar 3, maghrib 3, isyak 3. Satu hari baru 15 kali, tuan-tuan. Itu pun kalau kita duduk berwirid waktu salat. Baginda Nabi SAW beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benar keampunan, dengan tulus ikhlas keampunan, dengan semurni-murni keampunan. Satu hari paling kurang 70 kali sehingga 100 kali. Soalan yang patut kita tanya pada diri kita, aku ni adalah umat Nabi SAW, aku ni adalah hamba Allah, tapi aku tak pernah pun nak jadikan baginda Nabi SAW itu sebagai role model kepada diri aku, untuk aku jadi seperti baginda SAW. Apabila Nabi sebut dan para sahabat sebut tentang beginilah ciri-ciri Nabi SAW, beginilah kebaikan Nabi SAW, kita hanya memberikan alasan, itu Nabi, itu Rasul, tak lari daripada buat dosa. Ya, sebab adanya baginda Nabi SAW, sebab adanya Nabi SAW itu, tuan-tuan, nak jadi role model kepada diri kita supaya kita ikut baginda Nabi SAW. Kita ikut Nabi SAW. Tapi kita, tuan-tuan, setakat mana, tuan-tuan, kita bertaubat? Mengaku umat Nabi SAW, mengaku kepada hamba Allah, tapi taubat kita tak cukup, tuan-tuan. Dengan 3 setiap kali lepas salat, kita beristighfar, minta ampun, yang mana boleh dihitung sebanyak 15 kali sahaja, tuan-tuan. Itu paling kurang lah kalau betul-betul kita buat 15 kali, tuan-tuan. Maka inilah yang akan menjadi kesan yang buruk terhadap diri kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata, kenapa Allah Ta'ala tak makbulkan doa kita? Kita duk pertikai. Sepatutnya soalan begini pun, kata ulama, tak layak untuk diri kita sebagai hamba bertanya kepada Allah, kenapa dan kenapa? Kerana seorang hamba tak layak untuk mempertanyakan apa? Kerana kita ni hamba, kita tak layak untuk mempertikaikan terhadap apa yang Allah dah tetapkan. Tugas kita ini sebagai hamba Allah untuk taat kepada Allah, dan bila buat dosa, dan bila kita lakukan kesilapan, dan bila kita lalai, kita bertaubat kepada Allah. Dan kata ulama, antara tanda-tanda orang yang doanya juga bakal dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Sebab tu Nabi SAW
setiap kali baginda doa baginda SAW akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan doa baginda SAW. Kenapa? Kerana baginda SAW merupakan orang yang paling banyak. Alim ulama kita kalau berdoa, Allah perkenankan doa mereka, Allah kabulkan Allah kabulkan doa mereka. Kenapa tuan-tuan? Kerana alim ulama kita ini mengikut akan ajaran Nabi SAW, mengikut akan setiap kata-kata Nabi SAW, mengikut akan setiap perbuatan Nabi SAW, tidak meninggalkan walaupun sedikit sekalipun. Termasuklah para ulama kita ini banyaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari-harian. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, ulama kita ini bila mana mereka berdoa juga Allah kabulkan doa mereka tuan-tuan. Mungkin cukup sekadar itu sahaja tuan-tuan untuk saya pada hari ini terhadap tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah sekiranya berkeluasan masa lagi, kita jumpa insyaAllah pada hari esok, hari Ahad, untuk kita sambung balik perbincangan kita, yang mana masih banyak lagi yang kita nak ambil dan yang nak kita peroleh dan kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian tentang masalah taubat yang berlaku daripada kalangan hamba kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, sama-samalah kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ke atas diri kita, sentiasa memberikan kekuatan ke atas diri kita, supaya kita menjadi orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah, supaya kita menjadi sentiasa orang yang sentiasa kembali taat kepada Allah, walaupun daripada dosa kita dan walaupun daripada lalai kita. Allah golongkan kita dalam kalangan orang yang begitu. Dan dengan sebab daripada perkara tersebut tuan-tuan, mudahlah kita untuk beroleh rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, dan kita dengan secara tak langsung mudah-mudahan kita tergolonglah daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekadar itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang baik adalah datangnya daripada Allah, dan yang buruk adalah datangnya daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datangnya daripada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء، وخصوصا الوباء فيروس كورونا، والغلاء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلاد هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.